Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 2 Istiqomah? Hari ini Mukadimah ingin mengajar satu tajuk yang tak sempat Mukadimah ajar semasa di kelas, iaitu bagi subjek adab Kafa. Tajuk yang kita nak belajar hari ini adalah tajuk adab dengan Al-Quran. Baiklah anak-anak, memandangkan tahun 2 ni Kafa, anak-anak tidak ada buku teks. Jadi anak-anak boleh tengok slide yang Mukadimah terangkan, dan habis saja penerangan Mukadimah, anak-anak boleh buat latihan dalam buku aktiviti. Mukadimah rasa anak-anak semua dah ambil buku di sekolah kan? Baiklah, Mukadimah tanpa melengahkan masa, Mukadimah teruskan dengan apa isi-isi yang terdapat dalam tajuk adab dengan Al-Quran. Okey, poin yang pertama, kita nak tahu apa yang anda tahu tentang Al-Quran. Okey. Al-Quran adalah kitab Allah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini adalah panduan bagi orang Islam. Ia adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad yang terbesar sekali. Yang kelima, Al-Quran dipelihara oleh Allah hingga hari kiamat. Okey, berdasarkan poin tadi, anak-anak mungkin dah tahu kan, Al-Quran ni memang kitab Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa Al-Quran diturunkan? Sebagai panduan kepada orang Islam. Apa yang terdapat dalam Al-Quran ni sebenarnya cukup untuk kehidupan kita seharian, daripada kita lahir sampai dah kita akan berada di alam akhirat nanti. Semua benda-benda tu, semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita dekat dunia dengan akhirat, semuanya ada kat dalam Al-Quran. Okey, mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Nabi Muhammad ni antara mukjizat terbesar dia Al-Quran. Nak cakapnya betapa hebatnya mukjizat Nabi Muhammad ni, sampai sekarang kita masih dapat memahami, dapat membaca Al-Quran. Dan satu lagi anak-anak kena ingat, Al-Quran ini adalah kitab yang dipelihara oleh Allah hingga hari kiamat. Tidak ada siapa pun yang boleh merosakkan Al-Quran. Tidak ada siapa yang boleh mengubah ayat Al-Quran. Allah akan jaga, Allah akan pelihara sehingga hari kiamat. Okey, kita pergi kepada poin yang kedua, adab membawa Al-Quran. Yang ni sangat penting, sebab kadang-kadang Mukadimah tengok anak-anak bawa Al-Quran tak rasa sebagaimana yang dia bawa tu ada satu benda yang sangat-sangat mulia. Okey, yang pertama, memegang, nombor satu ni salah ni. Memegang dan membawa Al-Quran dalam keadaan suci dan berwuduk. Kita ni dituntut, kalau kita nak pegang Al-Quran ni, biarlah kita dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan suci. Kita bukan dalam keadaan badan ada najis ke kan. Kita kena berada dalam keadaan berwuduk. Terutama Al-Quran yang tidak ada tafsir. Kalau Quran ada tafsir ni dia lain. Yang tak ada tafsir memang kita kena jaga. Yang kedua, pegang dengan tangan kanan. Kita pegang Al-Quran tu ada cara, kena pegang dengan tangan kanan. Yang ketiga, simpan di tempat yang bersih. Tempat yang memang kita biasa simpan, dalam almari buku kan, dekat atas rak, kita simpan di tempat yang bersih. Yang keempat, ni peringatan juga, letakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, kalau boleh tinggi daripada kita. Sebab apa? Al-Quran ni dia mulia. Bila mulia, dia berada di atas, dia tak berada di bawah. Elakkan letak Al-Quran di atas meja yang sebaris dengan lutut kita. Kita kena uruskan dalam rumah kita di mana Quran diletakkan. Okey, seterusnya Mukadimah pergi kepada poin yang ketiga, faedah menjaga adab dan menyimpan Al-Quran. Apa yang kita dapat bila kita jaga adab Al-Quran ni dan kita simpan Al-Quran ni? Apa yang kita dapat? Yang pertama, kita akan dikasihi dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian hidup kita diberkati Allah sebab kita jaga kalam Allah. Allah jaga hidup kita, Allah berkat hidup kita. Yang ketiga, hati dan jiwa bersih dari sifat
mazmumah. Orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan pelihara hatinya akan bersih dari sifat mazmumah. Anak-anak dah tahu tak apa sifat mazmumah? Maklimah dah ajar dalam akhlak akhlak yang bukan kafalah, akhlak yang musleh punya kan. Sifat mazmumah, sifat macam hasad dengki, sifat sombong, takabur kan. Kita dapat dipelihara daripada sifat-sifat tu apabila kita ni sentiasa bersama Al-Quran. Okey, yang keempat, yang ni anak-anak kena tahu, Al-Quran ini boleh menjadi syafaat di akhirat kelak. Mesti tertanya kan, apa dia syafaat? Syafaat ini adalah pertolongan kita di akhirat kelak. Kalau kita masa dekat akhirat, kita tak boleh nak minta tolong dengan mak, tak boleh minta tolong dengan abah, dengan ayah, dengan cikgu. Yang boleh menolong kita ni adalah antaranya syafaat. Syafaat ni antaranya adalah Al-Quran. Selain pada Nabi Muhammad juga boleh memberi syafaat kepada kita, Al-Quran yang kita baca itu juga boleh memberi syafaat pada kita di akhirat kelak. Jadi kalau anak-anak rasa anak-anak kurang mendekati Al-Quran, macam mana Al-Quran ni nak tolong anak-anak di akhirat kelak? Kalau kita sentiasa bersama Al-Quran, insya-Allah di akhirat kelak Al-Quran akan tolong kita. Okey. Poin yang keempat, akibat tidak beradab dengan Al-Quran. Tadi, apa yang kita dapat kalau kita beradab dengan Al-Quran? Yang ni, akibat pula. Kalau kita tak beradab dengan Al-Quran, apa terjadi? Yang pertama, memang ini kita tahulah, hidup tidak diberkati Allah. Sampai bila-bila pun Allah tak berkati hidup kita. Hidup kita sentiasa tak tenang. Macam-macam masalah ada. Yang kedua, dimurkai Allah. Kita sangat takut kalau Allah murka kita. Jadi, untuk kita tak nak dimurkai Allah, kita kena buatlah apa yang Allah suruh. Antaranya, kita kena jaga adab kita dengan Al-Quran dan sentiasa mendekatinya. Yang ketiga, hati tidak tenteram kerana telah melakukan dosa. Hati kita tak tenang kan, sebab kita tak buka langsung Quran, kita tak baca Quran. Lepas tu kita rasa nak buat dosa je. Sekarang ni dosa tak payah pergi kat luar pun dosa. Dalam rumah pun boleh jadi dosa. Kita tengok internet, kita tak tahu kita tengok apa kan. Tengok aurat orang, kita takut. Itu adalah dosa sebab kita jarang mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Okey, seterusnya kita pergi kepada adab sebelum membaca Al-Quran. Yang ni adab yang sebenarnya lah. Tadi kita ceritakan tentang apa yang kita dapat kalau kita baca Quran, apa yang kita apa akibat kalau kita tak membaca Al-Quran. Yang ni kita nak terapkan adab. Sebelum kita baca Quran, apa adab yang anak-anak kena ingat? Ni kena aplikasi dalam kehidupan seharian. Bila nak mula baca Quran tu, kena check. Apa adab yang kita kena tahu? Yang pertama, pakai pakaian yang menutup aurat. Jangan mengaji pakai seluar pendek. Jangan mengaji tak pakai tudung. Sebab walaupun kita rasa dalam rumah kita kena beradab dengan Allah. Kita kena beradab semasa baca Quran. Yang kedua, ambillah wuduk. Walaupun setakat kita baca Quran tu, kita rasa tak payah ambil wuduk, kan? Kita ambil wuduk sebab ambil wuduk tu dia dah memberi kita pahala sunat. Apatah lagi kita baca Quran. Nak ambil wuduk dapat pahala sunat, baca Quran dapat pahala sunat, baca bismillah dapat pahala sunat, kan? Banyak sangat. Yang ketiga, duduk di tempat yang bersih. Pastikan kalau kita nak mengaji, kita duduklah tempat yang bersih. Kita cari tempat yang sesuai, kan? Terutama kalau kat rumah kita ni banyak bela kucing. Dalam rumah kita ada bela kucing, kita pun tak tahu kucing kita tu kan bersih ke tidak, kaki dia kat mana-mana dia duduk. Kalau boleh kita pergi, kita adalah bilik khas untuk kita beribadah yang bersih. Yang keempat, kita kena menghadap kiblat. Contoh ada murid tanya maklimah, bila kita baca tajuk ni, kita nak belajar mengaji dalam kelas. Lepas tu dia tanya, maklimah kan menghadap kiblat ni adalah adab sebelum baca Quran. Tapi sekelas kita tak menghadap kiblat, macam mana kita nak baca Quran menghadap kiblat? Okey, menghadap kiblat ni kita tengok keadaan. Kalau dalam kelas dah cikgu susun macam tu, kan pening nak pusing balik meja kerusi. Jadi tak kisah kalau keadaan kita macam gitu, kita baca macam tu. Yang ini maksud menghadap kiblat bila kita tak ada masalah pun kita nak duduk menghadap kiblat. Contohnya kat rumah kita. Kan tak ada siapa pun nak halang
kita nak menghadap kiblat bila kita mengaji. Okey, yang kelima, membaca doa sebelum membaca Al-Quran. Seelok-eloknya kita bacalah doa sebelum kita baca Al-Quran. Ataupun kita boleh mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan yang keenam, membaca isti'azah dan basmalah. Okey, Maklimah nak terangkan apa isti'azah dan basmalah. Hari tu Maklimah masuk dalam kelas, Maklimah cakap baca basmalah, semua orang ketawa. Macam pelik dengan nama tu kan, basmalah, macam bas, lepas tu malah. Okey, isti'azah ni, dengar baik-baik anak-anak, isti'azah ni kita baca sebelum basmalah. Macam mana kita nak sebut isti'azah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah isti'azah. Apa dia basmalah? Basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud isti'azah dan basmalah. Sebelum kita mengaji, kita baca isti'azah. Kalau anak-anak tahu isti'azah ni, apa yang ada kat dalam isti'azah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada syaitan yang direjam oleh Allah. Maksudnya sebelum kita mengaji, kita baca isti'azah supaya masa kita mengaji, kita tak teringat benda lain, kita tak bercakap, kita tak bersembang kan. Allah lindung kita pada syaitan. Dan seterusnya kita baca basmalah. Ini firman Allah. Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam. Kita mohon perlindungan kepada Allah ni daripada syaitan yang direjam. Direjam maknanya syaitan yang dikutuk oleh Allah. Itu yang kita takut ya. Dan dari surah An-Nahl ayat 98. Ini bukan kata-kata manusia, ini adalah dari kata-kata Allah. Tak ada siapa yang boleh mengatakan benda ni adalah kata-kata kosong Okey, tadi adab sebelum. Sekarang Maklimah nak cerita adab semasa membaca Al-Quran. Yang pertama, mesti dimulakan dengan isti'azah dan basmalah. Maklimah ulang lagi sekali, dimulakan dengan isti'azah iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, baca dengan bertajwid. Jangan baca ikut suka hati kita. Kalau kita tak tahu, kita kena belajar. Okey? Kalau boleh biarlah kita baca dari awal. Ada orang tak boleh baca, dia baca Iqra' dulu. Bila dah mahir baru kita baca Quran. Dan yang ketiga, khusyuk. Kita tak boleh baca Quran ni sambil kita main handphone. Kita tak boleh baca Quran sambil kita sembang dengan kawan. Kita kena khusyuk sebab yang kita baca itu adalah ayat-ayat Allah, bukan kata-kata manusia. Okey, seterusnya kita pergi pada hukum membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran ini adalah kewajipan semua muslimin. Semua muslim, semua orang Islam ni, Allah nak dia ni bacalah Al-Quran. Memanglah dia tak kata, orang kata satu hukum yang khusus wajib. Tapi kita nak galakkan semua orang Islam ni mesti membaca Al-Quran. Kalau tak pandai, belajar. Bak kata Ustaz Dusuki, Maklimah dengar satu ceramah Ustaz Dusuki kan. Dia kata, kita jangan mati kalau kita tak pandai baca Quran. Nak cakapnya betapa pentingnya Al-Quran ni sebelum kita masuk ke alam barzah. Okey, seterusnya, Allah tidak suka orang yang tidak membaca Al-Quran. Allah tak suka orang yang tidak membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita ni Allah cipta, dia bagi pinjam semua benda kan. Dia bagi mata, dia bagi semua benda ni. Tapi kita tak nak pun baca apa yang dia suruh baca daripada ayat-ayat dia. Sedih kan? Jadi kita ni janganlah jadi orang yang tidak disukai oleh Allah. Yang ketiga, kita wajib percaya isi yang terkandung dalam Al-Quran. Apa yang terkandung dalam Al-Quran, kita jangan kata ni salah, ni tak betul. Tak pernah, tidak ada satu pun ayat kat dalam tu yang menunjukkan benda-benda yang tak betul. Memang Allah pelihara. Tadi Maklimah cakap kan, Allah pelihara kitab itu sehingga hari akhirat. Okey, yang keempat, sunat membanyakkan baca Al-Quran. Kalau kita tanya anak-anak berapa kali mengaji satu hari, mesti cakap sekali. Kadang-kadang dia kata kat sekolah dah mengaji, kat rumah tak mengaji. Sunat sangat kalau kita banyak baca Quran. Dan lebih baik, lebih bagus setiap kali kita solat 5 waktu, kita baca satu muka surat. Maknanya 5 kali kita bertemu Allah, kita baca ayat-ayat Allah. InsyaAllah kita boleh jadi
hamba Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Okey, seterusnya, perkara yang dilarang semasa membaca Al-Quran. Ini anak-anak kena ingatlah perkara yang kita tak boleh buat masa baca Quran. Yang pertama, bercakap-cakap. Baca sikit. Kadang-kadang maklimah mengajar Al-Quran dalam kelas kan. Maklimah tahun ni tak mengajar darjah 1, darjah 2. Maklimah mengajar darjah 6. Dia lain sikit. Bila maklimah mengajar darjah 2, darjah 1, dia baca tu, lepas baca, dia rasa dia tak perlu baca dah. Dan dia pun sembang dengan kawannya, sedangkan kawan tu tak baca lagi dan perlu membaca. Jadi kita cuba elakkan bercakap-cakap. Yang kedua, bermain-main. Masa baca Quran kita main kertas ke main pensel kan. Yang ketiga, makan dan minum. Yang ni kita jangan tengoklah masa mengaji murid makan dan minum. Dan yang keempat, ketawa. Baca sikit ayat ketawa sebab kawan buat lawak. Jadi kita elakkan ya. Rasulullah kalau dia baca Quran, dia kerap menangis sebab dia tahu apa yang Allah kata dalam Al-Quran. Tapi kita baca Quran ketawa-ketawa, kita tak tahu pun ayat yang kita baca tu tantah cerita pasal neraka. Tapi kita ketawa. Jadi kita elakkanlah benda-benda macam tu ya. Okey, alhamdulillah kita dah habis dah pengajaran kita hari ini. Jadi maklimah harap anak-anak semua dapatlah ilmu, bukan saja ilmu untuk kita belajar dan jawab periksa, tapi ilmu hari ini ilmu yang sangat penting untuk kita amalkan sebagai bekalan kita di akhirat nanti. Ya anak-anak, inilah bekalan kita dekat akhirat nanti yang mungkin kita boleh membantu ibu ayah kita. Jadi maklimah harap lepas ni anak-anak sentiasalah merasakan menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita dan sentiasa dekat dengan Al-Quran. Okey, baiklah. Seterusnya maklimah nak bagi kerja rumah. Ni kerja rumah. Yang pertama, siapkan latihan dalam buku aktiviti adab. Muka surat 45 dan 49. Tajuk ni maklimah dah ajar dalam kelas. Cuma lepas biasa kita belajar 1 minggu, minggu yang kedua kita buat latihan. Tapi sebabkan minggu kedua tu kita dah mula tutup sekolah, mula PKP, jadi kita tak boleh nak siapkan latihan. Jadi maklimah dah ajar tajuk ni, maklimah minta anak-anak bolehlah siapkan latihan muka surat 45 dan 49. Yang kedua, siapkan latihan dalam buku aktiviti muka surat 53 hingga 56. Tajuk adab dengan Al-Quran yang kita belajar tadi. Jadi lepas dia tengok video ni, anak-anak bolehlah buat latihan dalam buku aktiviti. Berapa lama maklimah banyak sangat ni? Okey, kalau maklimah tak ada date pun pasal latihan ni, atas diri antum sendiri, mungkin kalau 1 hari boleh buat 1 muka surat. Mungkin 10 hari siap. Kalau 45 sampai 49 baru 4 helai. 4 hari siap dah. Jangan pening-pening, jangan stres sangat kan. Yang penting antum ada peluang, ada masa manfaat di rumah untuk buat latihan. Okey, maklimah rasa setakat ni alhamdulillah selesai kelas kita hari ini. Doa maklimah semoga anak-anak mendapat ilmu dan dapat mengamalkan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Jadi maklimah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.